soalan yang pertama kelas ya. Okay, soalan pertama. Okay. Tujuh tiga tiga hingga 735. Ini sepatutnya mengambil masa yang singkat lah. Soalan-soalan yang sudah jadi makanan kamu kan, sepatutnya kamu kena buat dengan pantas. Walaupun 1 jam 30 minit. Cikgu sudah tengok soalan ini, soalan trial negeri Johor ya kelas. Set 1, diorang macam ada 2 set negeri Johor tahun 2021. Okey, nampaknya Jerilyn telah memberikan jawapan. Ya, Nasrul juga. Okey, yang lain yang baru masuk. Cikgu akan beri masa 2 minit tapi ini sudah terlepas lah. Jadi kamu boleh bagi saya jawapan. Apa saja jawapan kelas? Okey. Dan cikgu mau kamu kira lah nanti berapa yang kamu betul lah. Okey. Alright, thank you yang telah memberikan jawapan. Masih ada masa lagi untuk memberikan jawapan di situ. Okey, rata-rata memberikan jawapan A. Kira markah kamu sendiri ya kelas. Supaya kamu tahu di mana kamu punya letak. Di mana kamu berada sekarang. 2 bulan yang terakhir. Tidak sampai 2 bulan sudah kelas mau habis sudah nih masa kita. Okey, thank you very much. So mari kita bincangkan jawapan. Okey, diberikan ketinggian Menara Kuala Lumpur adalah 421 meter. Tukarkan kepada asas 7. So kelas ini sudah dalam asas 10, 421. So kita akan tukar kepada asas 7. Okey, siapa yang ada join kelas form 4 hari Ahad hari itu macam seolah-olah baru mengulang kaji lah kan kelas. Satu, cikgu sangat menggalakkan kamu masuk. Sebenarnya cikgu bukan galakkan, cikgu wajibkan sebenarnya. Kamu masuk kelas tingkatan 4 ya kelas. Supaya seminggu tu at least 2 kali kita jumpa. Okey. So kita akan bahagi 421 ABC 7. Kalau asas 7 kita boleh ambil terus 61. Terus tulis 1. 61. Nampak tu di calculator tadi? Nampak? 61. Ini menunjukkan asas 7. Okey, sekarang adakah 60 boleh dibahagi dengan 60 boleh bahagi dengan 7? Boleh, sebab 60 lebih besar daripada 7. 60 ABC 7. So kita dapat 84. 84 sini. Okey. Adakah 8 lebih besar daripada 7? Yes. So masih boleh dibahagi. 8 bahagi 7. So kita dapat sana 1, 1. Jadi jawapannya kasut 1141. Betul. Tahniah. Jadi 1 markah sudahlah. Okey, seterusnya kelas. Sila jawab soalan yang kedua. Agak senang soalan permulaan ni. Boleh skor. Ingat kalau tambah tolak, dia kalau asas 6, kita pinjam 6 kan. Kita naikkan 6, kalau tambahlah. 2 minit 7.38 hingga 7.40. Ini agak senang. Makanan kamu juga nih. Okey, tahniah Yazid. Tahniah Nasrul.
Okey. Rata-rata memberikan jawapan D. Ada seminit lagi. Okey, masa telah tamat. So, cikgu akan tunjukkan bagaimana operasi penambahan asas 6. 135. Okey, tambah ya. 5 tambah 2, 7 kan? Jadi oleh kerana terlebih sudah daripada 6, 7 tolak 6. Sini adalah 1 kan? Jadi di sini naik 1 lah. Begitu ya. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 tolak 6, 3. Jadi sini 3. So, naik 1. Okey, nampak? 4, 5, 6. Terlebih 6. Ngam-ngam. Ada cikgu salah kira kah? 4, 5, 6. Kesalah cikgu punya pengiraan tu. 3, 1. Betul sudah. Apa? Okey, sekali lagi ya. 2 tambah 5, 7. 7 tolak 6 adalah 1. Okey. Kemudian di sini, cikgu rasa naik 7 lah tu kan. Okey. So, 7, 13. 13 tolak 3, 13 tambah 3, 13 tambah 7, 16. 7 tambah 5, 12. Okey, 12 tolak 12 tambah 3, 15. Tolak 6. 15 tolak 6, 9. Oh, tiada pula. Kau cikgu salah kira ni. Lupa cikgu. Aduh. Ya, diam-diam pula kamu. Tidak kamu membantu cikgu. Ini sudah betul. 7 tolak 6, 1. Naik 1. Betul lah kan? 5, 6, 7, 8, 9. Itulah. Okey, 3. Sini tambah 1 lah kan? Betul. 4, 5, 6. Tapi tiada jawapan pula kan? Ataupun dia tidak boleh terlebih 6. 6 tolak 6, 0, 1 lah kan? Betul-betul. D. Aduh. Okey. Boleh ya? 1031. Maksudnya kalau dia ngam-ngam 6 pun kena tolak. Kan? Betul? Okey. Lupa cikgu. Sorry ya. Okey, seterusnya. Okey. Polygon. Ini cikgu bagi masa lebih sikit, 3 minit. Lukis gambar ya kelas. 7, 4, 6. Okey.
Lukis dulu baru kamu kira, okey? Okey, C, lagi pun senang soalan ni. Okey, ada 1 minit lagi. Ya, soalan pun senang. Yang lain, kita ada 1 minit lagi sebelum berakhir masa 7.46. Siapa yang rasa anda dapat tu kamu boleh tembaklah. Tembak ya. Okay, thank you. Ada 1 minit lagi. So, sambil-sambil tu ada yang masih bermasalah ke tajuk ni? Kalau masih bermasalah boleh tulis 2. Jadi cikgu tahulah kamu masih lemah tajuk poligon. Okey, baiklah, masa telah tamat. So, kelas, untuk soalan ini agak senang. Ini garis lurus ataupun sudut penggenap. So, sudut penggenap 180 tolak 130, 50. 180 tolak 130, 50. Kemudian untuk dapatkan X, 4 sudut ni adalah 360. Tolak 130, tolak 75, tolak 95. Jadi kamu ambil kalkulator, kan kalau 4 dia punya sudut 360 kan. 360 tolak 130 tolak 75 tolak 95. So kamu dapat 60. Jadi ini 60 tapi kita mau X tambah Y. 60 tambah 50 bersamaan dengan 110. Betul C jawapannya. Tahniah. Okey. Kita teruskan. Masih lagi poligon. Okey, cikgu bagi masa 3 minit juga, 7.47 hingga 7.50. Silakan. Lukis ya kelas, baca soalan tu betul-betul. Okay, 2 minit lagi.
Okey, 1 minit lagi. Oh, semua jawab C ya. Okey, masa telah tamat. Di sini ada maklumat PQT. Ingat, baca soalan dari atas ya kelas. Baca soalan daripada atas. PQT adalah segitiga sama sisi. Apa maksud segitiga sama sisi? Semua sisinya sama. 60, 60, 60. Dan ini 90 kan? Jadi kita boleh dapatkan di sini dia satu bulatan. Jadi 360 tolak 90 tolak 140 tolak 60. So sama dengan 70. Okey, itu settle satu masalah. Sekarang kita mendapatkan X, kita gunakan poligon ini sahaja. Berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4. 4 juga. 1, 2, 4. So kalau 4, 360 lah kan? Senang. 360 tolak 70 tolak 80 tolak 130. Jadi sekali lagi 360 tolak 70 tolak 80 dan tolak 130. So kita akan dapat di sana 80. Okey, jadi jawapannya 80. Okey, nampaknya semua betul, semua tidak masalah tajuk ni. Alhamdulillah. Okey, kita pergi ke bulatan. Ayo, cuba yang baru masuk. Kita akan buat setiap soalan ni 2 minit ya kelas. 751 hingga 753. Okey. 2 minit. Setiap soalan 2 minit. Okey, sila. Lukis gambar ya kelas supaya mudah sikit kamu menyelesaikan soalan. Tangent maksudnya 90 darjah ya kelas. Okey, 753. Boleh tembak kelas kalau kamu tidak tahu dan kalau kamu tembak di tepi tulis 2. Maksudnya kamu tidak menguasai lah tajuk tu. Kalau kamu tembaklah huruf apa saja pun, kemudian letak 2 di tepi huruf tersebut. Itu menunjukkan bahawa kamu lemah tajuk tersebut.
Okey. So rata-rata bermasalah tajuk ni, tidak mengapa. Okey, cikgu explain ya. Kamu dengar betul-betul. Okey. Nanti kalau ada peluang, cikgu akan ulang kaji baliklah tajuk ni ya. Kalau kamu perasan, di sini ada roket. Apa sifat roket? Sama kan? Sama 2 kali ganda kan? Kalau di sini 30, di pusat 2 kali ganda. So di sini adalah 60, betul? Jadi di sini kalau ini 60, ini segitiga sama sisi 60, 60. Nampak? Dan kemudian di sini tangent. Tangent ABC, ABC, nampak tu? ABC adalah tangent, dia kata. Tangent tu adalah 90 kelas. Jadi maksudnya di sini 90. Jadi 60, di sini 30. Dan di sini garis lurus 180 tolak 60, 120 kan? Jadi boleh dapat di sini segitiga, nampak ni segitiga. 180 tolak 120 tolak tolak 30, sini adalah 30. Bertentangan 30. Jadi X 30, Y pun 30. Jadi jawapannya A 60. Clear? Jelaskah? Jelaskah cikgu punya penerangan? Kah kamu mau cikgu terangkan lagi balik? Kalau jelas tulis 1 kelas. Kalau kurang jelas 2. Sekali lagi. Okey, cikgu besarkan. Okey. Cikgu akan terangkan semula ya. Okey, kamu tengok betul-betul ni, cikgu punya gambar rajah ni. Okey, cikgu besarkan lagi. Dia bagi tahu di sini tangent. A, B, C ni, A ni tangent. Tangent ni 90 kelas, begitu. Tapi kita jangan buat itu dulu. Kita tengok dulu roket ni. Okey, sementara cikgu explain balik. Okey, jadi roket ini 2 kali ganda, 30 darab 2, 60. Kan ada segitiga ni, sama ada dia segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Yang ini sama sisi lah sebab sini 60 kan. Maksudnya sini 60, ini juga 60. Okey, kemudian ini garis lurus 120 lah. Sebab 180 tolak 60, 120 kan. Dan kemudian kan A ni tangent. Tangent tu maksudnya 90. 90 tolak 60, 30. Okey, nampak? Jadi kalau kamu tengok di sini, kawasan ni, kawasan yang berwarna pink ni, ini adalah segitiga. Jadi segitiga ni nilainya berapa? 180 kan? Jadi 180 tolak 120 tolak 30, tolak 30 adalah 30. Kan? 150 tolak 150 adalah 30 di sini kan? Dan ini bertentangan Ashraf. Sebab tu dia 30. Jadi X 30, Y pun 30. Jadi 60. Clear? 1, 2, 3. Okey, jadi kamu kena take note perkataan tangent. Tangent tu adalah 90. Dan kamu juga harus menguasai jenis-jenis bulatan roket, sunset, rama-rama, kan, padang bola. Itu mesti dikuasai. So kita tidak tahu apa yang keluar exam. Okey, seterusnya. Oh, ini soalan makanan kamulah, cikgu rasa. Cikgu harap makanan kamulah. So 7:59 hingga 8:01 minit. Sila.
Okey. Kalau sekiranya kamu tembak jawapan tu, tulis nombor 1 di tepinya. Okey, ada masa 1 minit lagi kelas. Okey, macam mana yang lain? Okey, boleh tulis. Kalau anda pasti boleh tulis B1 atau C1. Okey. Siapa yang belum tanda ke tik kehadiran, tik ikhlas? Okey, thank you semua. Masa telah tamat. Okey, soalan ni agak macam cikgu rasa kamu mungkin boleh buat tapi kamu kurang keyakinan. Kamu ingat masa tingkatan 1 kamu ada belajar Z, berselang-seli, ada belajar F, sudut sepadan, dan belajar N atau U. Ini nilainya jumlahnya 180. Ini sama, kalau sini 20, sini 20. Kalau sini 30, 30. Begitu juga dengan ini. Kalau ini 65, ini juga 65. Nampak? So, di sini kita ada selari. So, maksudnya kalau ini 65, ini juga 65. Dan kita diminta cari X tambah Y kelas. Bukan ditanya X berapa, Y berapa. Kan? Jadi satu segitiga berapa nilainya? 180. Jadi tolak 65. Jadi 180, 180. Kamu tolak 65 bersamaan dengan 115. Dan kita tidak perlu tahu X berapa, Y berapa. Jawapannya B. Clear? Di situlah yang cikgu rasa kamu mungkin bingung. Okey, jelas ramai juga yang memberikan jawapan B di sini. Jerilyn, jelas cikgu punya penerangan tersebut? Okey. Okey, seterusnya ini baru-baru ni yang cikgu bincang dengan tingkatan 1. Ya. Okey. Set ada di tingkatan 1 dan tingkatan 4 ya kelas. Okey, so cikgu beri masa 3 minit. Ini 3 minit lah cikgu bagi 6 minit. Sila. Okey, 2 minit lagi.
Okey, seminit lagi kelas. Alright. Ayo yang lain. Okey. Masih ada masa sedikit lagi. Okey, masa telah tamat. Okey, so apa yang mesti kita buat bila kita menjawab soalan ini kelas? Okey, kita kena tengok maklumat diberi P faktor bagi 16. Okey. Faktor bagi 16, kita cari faktornya dulu. 1 darab 16, 2 darab 8, 4 darab 4. Okey, itu adalah faktor bagi 16. Jadi 1, 2, 4, 8, 16. Itu cara mendapatkan faktor yang paling lengkap. Okey, kemudian Q nomor perdana kurang daripada 15. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okey. Kemudian senaraikan semua unsur bagi P bersatu dengan Q. Semualah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16. Jawapannya D. Betul. Tahniah. Okey, alhamdulillah. Okey, clear? Okey, seterusnya. Menarik soalan ni. Okey, sangat menarik ya kelas. Sekejap Okey, itu dia. Sila. Oh, masa 8, 9 minit, 8, 11. Ambil masa untuk menjawab soalan di kelas.
Okey, macam mana kelas? Jangan lupa kalau tidak yakin boleh tulis 1 di tepi. Okey, masa telah tamat. Sebenarnya soalan ni kamu nampak tan kan? Dan dalam bulatan, betul atau tidak? Soalnya kita jumpa tan, sin, cos dalam segitiga kan? Tapi kali ini kita jumpa dalam bulatan. Jika dalam bulatan kamu akan guna rumus sinoi, cosaks dan tan yoks. Okey, ambil rumus ni. Rumus yang biasa kita gunakan sino, tanwa dan kosah kan? Itu kalau segitiga. Kalau dia dalam bulatan, kamu gunakan rumus ini. Sinoi, kosaks, tan yoks. Okey? Jadi kelas, kalau sin, maksudnya kita akan ambil y, sinoi. Kalau cos, kita akan ambil x. Tapi kalau tan, kita akan ambil y bahagi x. So, itu dia tan yoks. Faham tak? Jadi di sini x, y. Nampak ni koordinat ni. Jadi oleh kerana kita diminta mendapatkan tan, jadi apa rumus tan? Tan yoks. Kenapa kita ambil tan yoks? Sebab dalam bulatan. Jadi y-nya negatif 0.5 bahagi 1. Jawapannya B. Negatif 0.5. Clear? Jadi kelas, kalau sekiranya cikgu minta sin, apa jawapannya kalau sin? Kalau sin, apa jawapannya? Bagi dalam bentuk nombor. Apa jawapannya kalau sin? Kalau cikgu minta sin. Apa jawapannya kelas? Kalau cikgu minta sin. Ya, cikgu tunggu kamu. Okey, betul. Thank you, Aiman. So, kalau cos? Kalau cos apa jawapannya? Betul. Terima kasih Aiman kerana merespon. Okey. Jadi soalan ni kelas pernah suatu ketika dulu cikgu mengajar SPM kan. Cikgu ni sudah mengajar lama SPM. Tapi tajuk ni cikgu abaikan. Tiba-tiba 1 tahun tu keluar soalan ni. Jadi itu cikgu ingat sampai sekarang. Jadi kita tidak tahu apa yang akan ditanya nanti dalam SPM. Maksudnya kalau dapat jangan ada satu pun yang kita skip. Kalau dapat semua mesti kita belajar. Okey. Cikgu pilih soalan yang mudah dulu kelas ya. Okey, seterusnya nombor 14. 8, 14 hingga 8, 16. Sila. Okey, macam mana? Sudah dapat jawapan? C ke jawapan kamu tu? Tentukan bilangan bucu. Bucu senang lah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B tu confirm salah lah. Bilangan tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jawapannya adalah
C, ini soalan paling senang. Tahniah semua. Okey, menarik. Berapakah jumlah nilai pemberat minimum bagi satu pokok? Apakah itu pokok? Sebab untuk apa maksud pokok, kelas? Bucu menang 1. Okey, so maksudnya bucu menang 1. Kita kira bucu dululah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bucunya? Bucu 6, maksudnya tepi kena 5 lah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu menang 1. Jam 9. Boleh juga kalau sampai 9.30. Oh, oh, terlebih masa sudah, tapi juga kenapa lah, cukup lagi masalah. 8.22.
Okey, macam mana kelas? Dapat ke? Berapakah jumlah nilai pemberat yang minimum? Minimum tu apa maksudnya? Paling yang rendah lah setelah kita buang. Kan pokok tu dia punya sifat bucu 6, tepinya kurang 1, tepi 5 lah maksudnya. Kita tengok bucunya ada 6, tepinya 5. Okey, cubaan yang baik. Geraldine, masih ada masa lagi yang lain? Okey, cubaan yang baik juga. Bagaimana yang lain? Nampak soalan simple tapi mencabar juga soalannya kelas A sebenarnya. Okey, macam mana yang lain? Masa telah tamat. Bolehlah tembak. Sebelum cikgu explain. Okey, cubaan yang baik. Okey, mari kita semak jawapan ya kelas. Okey, kan kalau dicerita pasal pokok, kamu kena faham pokok tu apalah. Pokok tu bucu menang 1 daripada tepi kan. Jadi bucu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kita akan buang lah. Cuma tepi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Jadi maksudnya 9 tolak 4 kita akan dapat 5. Kita kena buang 4 tepi. Jadi minimum ni maksudnya yang kecil lah maksudnya kan. Paling kurang. Jadi kita cuba buang yang besar-besar. Nampak ni? Antara yang terbesar di sini 30, 32, 26 dan 28. Betul atau tidak? Tapi pastikan dia bersambung lah kan kelas. Jadi cikgu memilih semua yang besar-besar supaya nilainya yang kita dapat yang paling terkecil. Jadi bila kamu tolak kita dapat jawapan 70 kelas. Jawapannya adalah B. Bolehkah? Masa cikgu bulat-bulatkan itu kamu pun dah faham apa yang cikgu buat sebenarnya kan? Tapi sekarang mau faham sudah kan kenapa cikgu buat begitu kelas? Faham sudah? 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Alhamdulillah. Okay, kita masih buat soalan yang so-so. Yang sepatutnya cikgu kira dalam 30 soalan juga ya kelas. Yang soalan mudah ni. Okay, cikgu bagi masa 8.26 hingga 8.29 lah, 3 minit lah ini.
2 minit lagi. Okey, ada yang telah dapat jawapan nampaknya. Ada 1 minit lagi. Okey. Okey. Okey, masa telah tamat ya. So kita akan senaraikan 5 hingga 15. Sebab bibirnya tebal, kita akan ambil semualah. Okey, cikgu senaraikan dulu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Kemudian M. 7, 8, 9, 11, 12. Dan L adalah nombor digit 2. Nombor digit 2 maksudnya nombor digit 2, nombor 2 digit. 2 digit tu maksudnya 10, 11 ada 2, nampak? Macam ini 1 digit kan? 12, 13, 14 dan 15. Okey, itu clear. Jadi sekarang ni kita mau L bersilang dengan M dulu. Okey, kita ambil dulu L bersilang dengan M. Yang bersilang 11. Okey, 11. Lagi 12, 13 dan 14. Okey, jadi kita akan, tapi dia kata selain. Jadi selain maksudnya selain daripada yang cikgu bagi warna pink tu. 7, 8, 9, 10, 15. Jangan lupa yang ini ni, kita potong dulu yang tidak berkait mengait. 11 tak mau, 12 tak mau, 13 tak mau, 14 tak mau. Okey, so 5, 6, 7 memang ada sudah di sini, nampak tu 7, 8 sudah ada di sini, 9 sudah di sini dan 10 pun sudah ada. Jadi nilai yang kita mau adalah 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Jawapannya A. Betul. Okey, tahniah. Okay, terus lagi. Ini pun soalan agak mudah. Oh, ini senang sini kelas. 8.32, 8.34. Dia kata 3 angka berpuluhan. 3 tempat perpuluhan tu cikgu rasa. Okey, cikgu tunggu jawapan kamu. Oh, ini soalan senang lah kan, makanan lah ni. Kira macam makanan kamu lah. Okey, jawapannya betul B. Ini soalan mudah. Okey, tekan kalkulator je. Okey, kita teruskan lagi. Menarik soalannya. Tibalah masanya. 8.33 hingga 8.35. Silakan. Soalan ni soalan tingkatan 2. Okey, kita mau T ya, T. Jadi apa yang kita mau pindahkan? Macam mana kita mau pindahkan? Jangan lupa kalau rasa kurang menguasai letak nombor ya. Okay, masa pun sudah tamat tapi cikgu bagi 1 minit lagi. Okey, cikgu nampak ada yang meletak B2 sudah di situ. Okey. Okey kelas. Cikgu rasa masih ramai yang agak bingung dengan soalan ni. Okey, cikgu akan tunjukkanlah macam mana kita selesaikan. 2 RT tolak T sama dengan W per 3T. Okey, sekarang ni di sini ada T, sini pun ada T. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang adalah kita kumpulkan semua yang ada T ni kan. Jadi sebab kita mau T saja. Jadi bahagi pindah sebelah menjadi darab. Jadi 3T darab 2 RT. Kita buat dalam kurungan. Nampak tu? Jadi kita darab. 6
RT kuasa 2 negatif 3T kuasa 2 sama dengan W. Okey. Sekarang kita mau keluarkan T. Jadi T kuasa 2 keluarkan. Jadi kita masukkan 6R tolak 3. Nampak tu? Macam mana cikgu keluarkan supaya T ni kita tinggalkan sendiri. Ini namanya pemfaktoran kelas. Okey. Jadi kita mau tinggalkan T sendiri. T kuasa 2 W per 6R tolak 3. Nampak tu? Darab pindah sebelah jadi bahagi kan? Jadi kuasa 2 ni akan menjadi punca. Punca W per 6R tolak 3. Jadi W 6R tolak 3. Jawapannya adalah A. Jelas ke kelas? Kamu kena bermain dengan pemfaktoran di sini kelas. 1, 2, 3. Ini maksudnya pemfaktoran ya kelas, dan soalan ni memang every year keluarlah, dan cikgu dapati cikgu rasa soalan ni pun akan keluar pada tahun inilah. Cuma bergantunglah sama ada susah ataupun senang. Okey, kita teruskan semua satu di situ. Okey. Cikgu rasa ini pun telah kita banyak ulang kaji soalan nombor 21. Cikgu harap kamu berjaya ni, very easy 21 ni. 838 hingga 840 sila. Okey. Tidak perlukan masa yang lama nampaknya. 2 kali 10, 20. Sorry. 20 M 10. Jawapannya B, betul makanan kamu. Okey. Okey, seterusnya. Satu lagi makanan kamu. Cikgu dah pastilah makanan kamu atau tidak ni. Okey, 8.42. Sila, 2 minit. Okey, macam mana kelas? Berjaya sudah? Okey.
Okey. Okey, masa telah tamat. Ini pun telah kita ulang kaji agak berulang kali juga. Tiada indeks apa cikgu cakap letak satu kan. M1 darab 6, K1/3 darab 6 darab M1K negatif 1 per M 2 darab 1/2 1, K 4 darab 1/2 2. Kamu janganlah congak kira guna kalkulator. Jadi M6 K2 darab M1K negatif 1 per M1K2. Okey, cikgu buat step by step, nampak tu? Kemudian kelas, kita tengok pasangan M6 kalau darab tambah, kalau bahagi tolak. Okey, kemudian K2 tambah negatif 1, kemudian tambah 2. Jadi sini M6, sini adalah 6, K 4 tolak 1, 3. Okey. Ada cikgu salah kah? Cikgu rasa K ni salah cikgu kira ni. K 31/1/3 darab 6 betul. Okey, ini di bawah. 4 darab 1/2 2 betul. Jadi sini K2 tambah, so sini 2. Kamu nampak di mana cikgu salah kelas? Negatif 2. Oh ya, betul. Betul. Terima kasih. Negatif 2. So di sana menjadi negatif 1 lah kan? Itulah jawapannya M6 per K. Clear kelas? Cikgu tersilap menulis tanda simbol tu. Okey, D. Betul. Okey, thank you. Okey, terus nombor 23 kelas. 8.45 hingga 8.47. Kalau takut keliru yang ni boleh tukar kepada bentuk lazim. Okey. So kalau rasa bingung, kalau bentuk begini kan, kamu tukar kepada bentuk per 4 AB4. Begitu. Baru nampak. So kalau nombor boleh bahagilah 20 bahagi 4, 5. Tapi semua pun 5 di sana kan. Okey, jadi habis sudah tu A
A3 ni tiada nombor ni, maksudnya 1 tolak 1, B5 tolak 4. Kalau per ni kan bahagi ditolak. Jadi 5 A 2 B 2. 5 tolak 4 1. Jadi jawapannya adalah C. Betul. Very good. Okey, tahniah semua. Okey, seterusnya soalan nombor 24. 8.47 hingga 8.49. Okey, soalan agak mudah. Okey, betul. Jawapannya B. Tahniah semua. Cikgu rasa ini agak senang kan? Okey, kita teruskan. Okey, cikgu bagi 2 minit. 8.50 hingga 8.52. Okey, ada seminit lagi kelas. Dalam soalan ni, dia ada satu soalan, dua jawapan. Begitulah.
Okey, semua telah puas hati. Ada jawapan berbeza nampaknya. Kelas, dia tanya kamu kena bagi dua jawapan dalam satu soalan. Okey, soalan pertama ada dua soalan sebenarnya. Tentukan tempoh masa dalam keadaan pegun. Tempoh masa 3/2 1 jam. So automatically A dan C sudah keluar pilihan. Nampak? Jadi pilihan kita tinggal B dan D sahaja. Okey. Jadi masanya 1 jam lah. Laju Liao jom makan. Tempoh 2 jam pertama dia kata. Jaraknya berapa? 150. Masanya berapa? 2. 75 kan? Jawapannya B. Clear kah? Clear kenapa kamu salah di sana? Okey. Sayang kan soalan tu soalan mudah tapi kamu salah. Okey. Take note berhati-hati menjawab soalan. Okey, sila jawab soalan nombor 28. P ya, dia punya objek. Okey, 2 minit. Okey, so mari kita semak jawapan. Ada perkataan kali. Okey, rata-rata B. Okey, baiklah. Kita cuba B dulu lah. Ini pasangannya ini ya. Jadi 1, 2, 3. Negatif 3 betul. Negatif 3 kan? 1, 2, 3, 4, 5 betul. Tapi kita semak dulu kelas. Satu lagi ini dan ini. Semak dulu, jangan berpuas hati. 1, 2, 3 betul. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul. So jawapannya adalah B. Clear kelas? Kalidah clear? Kenapa jawapannya B? Kenapa bukan D? X-nya adalah negatif. Jadi sayang soalan ini pun agak senang. Berhati-hati. Okay, berhati-hati. Okay, seterusnya. Okay, soalan nombor 29. Tentukan median bagi set data berikut. So 8, 57 hingga 8, 59. Median. Kalau median mesti apa? Mesti disusun dari kecil ke besar terlebih dahulu. Okey.
Okey. Okey kelas, mari kita semak jawapan. Susun dulu dari kecil ke besar. Kita tengok tu, besar sikit. 1 ah. Ini sudah. Kemudian 3. Kemudian 4. 5. 6. 8, 9. So kita mau cari median. Jawapannya adalah 4. Betul, C. Betul-betul di tengah-tengah kan? Okay, very good. Kita teruskan lagi. Okay, sila. Soalan nombor 31. 9:03 minit. Variance. Macam mana kita mau kira variance tu? Wow, lajunya. Okay. Jawapan A. Ada masa lagi. Yakinkah jawapannya A kelas? Berapa min kamu dapat? 2.35. Kira balik kelas, jawapannya bukan A.
Bukan juga. Ada jawapan lain dari selain daripada A dan B? Okey kelas. Soalan nombor 31 ni, cikgu mau kamu tengok balik YouTube mengira sisihan piawai ya, variance kan? Jawapannya adalah kamu kira sendiri. Okey, cikgu akan hantar ni dalam grup supaya kamu boleh kira sendiri ya. So kamu boleh tengok ulang kaji balik macam mana mau kira variance. Nampaknya kamu lupa. Okey, cikgu sudah masukkan dalam grup. So, cikgu tidak bagi jawapannya apa, cikgu mau kamu cari. Okey, nombor 32 kelas sikit lagi boleh? Antara berikut yang manakah bukan satu komponen penting dalam matlamat kewangan smart? Tengok betul-betul. Oh, ini sudah terang lagi bersuluh jawapannya. Bukan dia kata. Apa maksud smart? Kita mau yang bukan ni sudah terang lagi bersuluh jawapannya. Ya, betul. Jawapannya adalah B. Sebab smart, realistic, R. Kan? Attainable, A. Measurable, M. Mana bulan datangnya belanjawan ketat ni kan? Salah. Okay? Okey kelas, boleh kita kira sikit lagi? Okey, nombor 33. Aliran tunai ke ni? Okey, kirakan dia punya aliran tunai bulanan kelas. Positif kan negatif tu? Ini pun agak mudah. Jawapan, wah sangat menguasai nampaknya aliran tunai. Okey, yang lain. Aliran tunai ni maksudnya pendapatan ditolak dengan perbelanjaan lah kan kelas? Kita nampak pendapatan di sini, pendapatan aktif 4,000, pasif 1,000. So total pendapatannya adalah 5,000. Kemudian dia ada perbelanjaan sebanyak 1,850 dan perbelanjaan tidak tetap 750. Jadi bila kita tolak, so kita akan berjaya mendapatkan jawapan A. Betul? Tahniah. A ya, betul. Aliran tunai positif. Okey, kita buat sikit lagi kelas untuk yang telah cikgu tandakan tu. Okay, cuba tengok soalan tu. Apa tu? Oh, senang. Ini terlalu mudah ya kelas. Very easy. Okay, cikgu mau tengok kamu dapat jawab ke tidak soalan ini. Soalan nombor 36 ni very easy. Tengok betul-betul.
Okey, jawapannya betul. Terlalu mudah kan? So dalam bekas tu ada warna merah dan biru. Jadi totalnya adalah 50. Tapi kita mau keberangkalian berwarna merah. 30 per jumlah. Jadi jawapannya 3/5. Clear kelas? Boleh kita buat satu lagi? Ubahan. Okey, sila. 9, 10 hingga 9, 12. Ini pun makanan kamu nih, kacang. Peanut, peanut, peanut. Okey, seminit lagi. Ubahan ni pelajaran tingkatan 5 kelas. Okey, nampaknya makanan kamu ada seminit lagi. Okey kelas, cikgu akan tunjukkan mana tahu ada yang sudah lupa-lupa. P berubah secara langsung, letak K wajib. So P, K, Q kuasa 2R. Kita mau dapatkan K, Q-nya 5 kuasa 2 dan R adalah 3. Jadi nilai K, berapa nilai K kamu dapat? 15 alpha subcolet 1/5. Thank you. 1/5. Jadi apa cikgu pesan? Kalau sudah guna, jangan guna lagi. Okey. Oh, senang sangat soalannya. Jadi P sama dengan 1/5 Q kuasa 2R. Jawapannya adalah D. Betul. Alhamdulillah. Kita teruskan ya. Sikit lagi kelas boleh? Okey, soalan nombor 39. Masih lagi soalan ubahan. Sila 914 hingga 916.
Okey, ada yang dapat jawapan A. Okey. Yang ini kamu kena buat sendiri kan. S berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T, punca kuasa 2T dan secara songsang. Jadi K sentiasa di depan lah kan. Jadi cikgu yakinlah jawapan kamu betul A. Semua A. Semua okey kan tajuk ni? Okey, baiklah. Soalan yang terakhir kelas malam ni. Cikgu bagi 2 minit lagi. 9.16 hingga 9.18. Okey, nombor 40. Cikgu mau tengok kamu punya kreativiti menjawab soalan ni kelas. Okey, ada yang menjawab C. Cikgu nampak sudah di sana. Ada masa lagi Aiman kalau mau cek balik. Okey, Nasrul. Okey, ada jawapan B. Okey. So mungkin ada yang buat macam ini kelas. Okey. Kan 86 memang sebelah ni kan? Kan kalau tambah pindah sebelah jadi tolak. Jadi 2, 6, 4, -3. Nampak tu? Jadi 3Q, 8 tolak 2, 6, 6, 0, 15 kan? Jadi 3 darab berapa menjadi 6? 3 darab 2, betul tak? Sini pun begitu, 3 darab 2, 3 darab 0, 0, 3 darab 5, 15. Jadi jawapannya B. Kamu faham kan tu? Maksudnya apa? 3 kita darab dengan ini mendapat nilai ini. Clear kah? 1, 2, 3. Okay, so kelas kita akan besok malam cikgu maklumkanlah kalau ada atau tidak. Tapi buat setakat ni hari Ahad tu macam biasa, okay? Tapi kamu ready-ready sajalah. Besok malam nanti cikgu maklumkanlah. Jadi nanti besok malam tu mungkin kita akan buat lagi soalan kertas, ada 10 soalan lagi kertas satu di sini yang susah. Yang kamu buat malam ni semua soalan yang sepatutnya kamu boleh jawab. Maksudnya selalunya dalam paper 1 ni dalam 40 soalan 30 adalah soalan yang boleh kamu jawab. Jadi untuk A kelas kalau kamu dapat 30, 27 kamu boleh dapat A solid sudah. Dengan syarat paper tu kamu mesti mantap. Faham tu? Jadi
kamu kena kuat semangat lah kelas cuti-cuti ni join kelas cikgu kan. Kamu mesti kuat semangat. Okay, kita jumpa lagi besok ataupun hari Ahad nantilah. Okay, kita jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama-sama.